Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVH. Malam ini anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan perincian ini. Sudah tentu apabila menerima sesuatu yang diidamkan, senyuman pasti terukir. Betul. Seperti penduduk di Kampung Temiang Simunjan, perasaan gembira diungkapkan apabila siapnya beberapa projek pembangunan. Lebih-lebih lagi apabila ia merupakan sesuatu yang dinantikan. Dulu memangnya jalan batu memang susah kami itu tapi kami yalah berkali-kali kami minta tapi syukurlah kami dapat jalan turap macam tu. Oh, banyak manfaatnya. Lebih-lebih lagi kami jalan semua dah kami senanglah lancar berjalan semua. Tiada susah lagi apa dari segi pembangunan lah. Sementara itu, bagi seorang guru, Christopher Stephen John yang sudah berkhidmat 10 tahun di SK Temiang berkata, keadaan jalan sebelum ini menyukarkan penghantaran bekalan makanan dan peralatan sekolah. Dia cakap, saya akan tolong, cobalah nanti. Rupa-rupanya tidak hampa jugalah. Bila kadang-kadang terkejut tengok YB pergi ke pejabat, suruh ambil ini, cek apa semua bantuan daripada pihak tersebut. Sebab kami tak jangka juga, tapi kami memang begitu terhutang budi jugalah. Untuk itu saya bagi pihak sekolah dan pihak PIBG dari SK Temiang ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada YB menteri kita YB Nancy Sukri yang selama ini tidak berasa sentiasa membantu kami di sinilah. Selain itu, jalan berturap itu juga memudahkan penduduk kampung yang berjalan kaki membawa hasil sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari kebun. Laban baka jalai kami sebab nadai begitu dia tu dah mana setara beri resmin beri jareta nya ta dia tu harap ke uliah tandudi lah uliah nuluang kami agi lah lebih agi hari tu tekat pinta kami pun diberi ya nadai kelan cipiang kami tu jadi ya tondang segi baka ta mantu kami menua itu di Temiang itu nah semua baka rumah kami itu ti baka rumah nadai itu gelanya dan sini tuluang ya semua pengawal baka pengusaha kami pen rumah panjai pen dituluang ya nya baka kami pengirap pemansang menua kami itu dah maju terus diberi webinar ke kami sedih tahu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri yang juga ahli Parlimen Batang Sadong telah meninjau dan melihat sendiri kualiti pelaksanaan projek tersebut. Kalau tak ada you don't have jalan. Last time when I first came in, jalan ini adalah tanah. Diorang sengaja buat saya berjalan dari sana, bukan dekat itu jalan. Because kalau tak ada jalan yang betul, maka kita boleh jatuh-jatuh because dia tanah. Especially hujan. Inilah yang kita mahu melihat pembangunan yang dibawa ke tempat kita di Parlimen P200 Batang Sadong, khususnya di sini ialah di kawasan Simunjan. Peruntukan tambahan berjumlah RM5 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan satu-satunya projek di bawah program transformasi luar bandar RTP di Siburan yang tergendala sebelum ini. Bermula tahun 2018 sehingga awal tahun 2021, projek RTP di Siburan melibatkan peruntukan berjumlah RM2.7 juta. Sebanyak 12 projek telah dilaksanakan, namun salah satu daripadanya iaitu pembinaan Dewan Serbaguna Kampung Sentah tidak dapat diselesaikan sepenuhnya ekoran terdapat beberapa kekangan yang dialami pihak Jabatan Kerja Raya JKR. Dewan Serbaguna yang sepatutnya siap pada tahun 2019 tak dapat disiap. Ini kemungkinan kontraktor mempunyai masalah oleh kerana Kampung Sentah itu di atas bukit Siburan dan jalan pergi sana adalah banyak mencabar dari segi ada yang sempit dan kemungkinan kenderaan besar ada susah untuk pergi sana. Dan ini kita faham. Oleh itu, kita juga telah mengambil kira perkara ini dan kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan sebanyak 5 juta untuk menaik taraf dan melebar dan memberi peluang kepada JKR
Dalam pada itu, pihak JKR turut akan menjalankan kerja-kerja naik taraf di sepanjang Jalan Siburan sehingga ke Kampung Sentah bagi memudahkan kerja-kerja menyiapkan Dewan Serbaguna Terbabit. Antara projek lain yang dilaksanakan menerusi peruntukan tambahan ini termasuklah menaik taraf Balai Raya Kampung Masaan dan menaik taraf sistem saliran bagi mengelakkan insiden banjir berulang. Kita mengadakan program-program pembangunan seperti jalan raya, perbaik pulih ataupun bina baru Dewan Serbaguna, dan juga mengadakan perparitan di kawasan Masaan dan juga kawasan Sungai Dee. Ini oleh kerana kawasan Kampung Masaan dan Kampung Sungai Dee selalunya dilanda oleh banjir kilat. Dan selepas kita telah membuat suatu pemberitaan, banjir kilat ini sudah tidak berlaku lagi. Kerja-kerja pembinaan menara telekomunikasi kini sedang giat dijalankan di 6 kawasan dalam Dewan Undangan Negeri Daro. Dengan terbinanya menara telekomunikasi ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi Ahmad berkata, ia akan menambah baik kesaling hubungan, komunikasi serta internet di kawasan luar bandar. Setakat ini saya boleh katakan sekitar 60% sahaja kawasan di bawah Dewan Undangan Negeri Daro mempunyai capaian internet dan juga talian telefon 4G. Jadi dengan siapnya 6 menara nanti dan juga beberapa menara yang telekomunikasi lainnya akan dibina dalam masa terdekat, insyaAllah saya melihat ini satu perkembangan yang baik. Sebab itu saya menyeru agar kerajaan dapat membantu memastikan sebaik sahaja menara telekomunikasi ini siap dibina nanti, maka syarikat-syarikat ataupun telco yang ada sekarang ini perlu memasang rangkaian menyediakan perkhidmatan telefon dan internet secepat mungkin supaya kemudahan ini akan dapat terus dinikmati oleh rakyat kita khususnya di kawasan luar bandar. 6 kawasan tersebut ialah Nanga Semah dan Sungai Serban di Daro, Nanga Singat dan Nanga Lasa Sibu, Sungai Pasin dan Kampung Sawai Matu. Keperluan itu dituntut memandangkan kawasan-kawasan tersebut mempunyai penduduk yang padat, terdapat sekolah rendah dan klinik kesihatan. Bagi mengesan dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan asnaf, Tabung Baitulmal Sarawak TBS sekali lagi memperkenalkan aplikasi mudah alih jejak asnaf dengan membuat pembaharuan menyeluruh iaitu Jejak Asnaf versi 3. Jejak Asnaf versi 3 mempunyai kelebihan tersendiri termasuk membantu mengesan, melapor mahupun menyiasat potensi asnaf yang dikenal pasti. Kelebihan kepada apps Jejak Asnaf ini adalah ianya amat sesuai sekali dalam tempoh pandemik ini. Dalam tempoh pandemik, kita ada pergerakan yang terhad. Kita nak pergi ke satu tempat yang ada hadnya, kena ada bas polis dan sebagainya. Jadi dengan adanya apps ini, masyarakat setempat yang diam dekat dengan orang yang susah itu, mereka boleh menggunakan telefon bimbit mereka untuk membantu kami menyiasat. Jadi dalam erti kata lain, dalam masa pandemik ini, apps ini saya panggil merentasi sempadan. Aplikasi ini juga memberi maklum balas kepada pihak TBS serta mengesahkan golongan asnaf yang telah berdaftar selain turut mempamerkan senarai mereka yang sudah pun menerima bantuan. Banyak yang berlaku kami terima viral ni, orang itu sudah ditolong kami. Dan sekarang apa yang kita nak ialah yang kaki viral ni, yang tidak cukup siasatnya dan sebagainya, gunakanlah apps ini. Sebab dengan menggunakan apps ini, apa yang kamu viralkan itu adalah viral yang sahih. Sementara itu, menurut Timbalan Pengurus Besar TBS, Bol Hassan Iskandar Taibi, semenjak aplikasi Jejak Asnaf diperkenalkan pada 2017, sebanyak 461 aduan telah diterima. Data sejak tahun 2017,
secara keseluruhannya permohonan ataupun pencalonan melalui EJA kita telah dapat terima 461 dan daripada jumlah tersebut yang lulus yang kita bantu sebab mereka memang layak sebagai seorang asnaf, kita telah bantu 261 itu melalui prasarana mobile app Jejak Asnaf dan semenjak versi yang pertama dululah. Sebelum ini, TBS turut mengguna pakai aplikasi Jejak Asnaf versi 1 dan 2, terutama ketika pandemik COVID-19 mula melanda negara. Menerusi aplikasi itu, pihak TBS telah menerima kira-kira 40,000 maklum balas daripada mereka yang terkesan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan wujudnya permainan video serta internet tidak dinafikan sedikit sebanyak menyebabkan permainan tradisional semakin dilupakan. Namun tidak bagi Gasing Pangkah, permainan warisan itu tidak pernah dilupakan, malah terus dihidupkan dalam kalangan generasi muda di Sepauh. Kelab Gasing Pangkah Sepauh tidak pernah lesu merangka pelbagai program bagi menyemarakkan minat golongan muda di Sepauh serta mengembalikan zaman kegemilangan permainan gasing. Di mana yang lazimnya sukan gasing ini adalah sukan tradisional orang Melayu di Sepauh. Jadi pihak kami mengadakan sukan gasing ini supaya ianya tidak mati di telan zaman dan sebagai trademark untuk kampung Sepauh supaya orang mengenali Sepauh dengan sukan gasingnya. Selain mengharapkan permainan Gasing Pangkah ini berkekalan dan tidak mati di telan zaman, Abang Suhordi turut mengalu-alukan kehadiran pemain-pemain luar untuk bersama menyemarakkan lagi permainan tradisional ini. Pada masa sama juga mengharapkan adanya sebuah gelanggang yang baik untuk penganjuran ke peringkat lebih tinggi. Mengharapkan agar YB sentiasa membantu untuk menyumbang bagi pihak kami kelab untuk membuat gelanggang gasing yang baik supaya kita senang untuk menganjurkan pertandingan gasing di peringkat yang lebih tinggi. Terdapat beberapa jenis gasing pangkah yang cukup sinonim dengan masyarakat di Sepauh, antaranya gasing payung, gasing ladung, gasing pedado, gasing bugo dan gasing piring. Baik, ini pula perincian vaksin. Sejumlah 3,510 pegawai dan anggota Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Sarawak mula menerima dos pertama vaksin COVID-19 pada Jumaat. Program imunisasi COVID-19 yang dianjurkan Markas Division Pertama Infanteri Malaysia di Dewan Bukavu Kempen Recent itu dimulakan dengan Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkafli Mustafa. Hasil daripada 7,020 dos yang kita terima untuk disuntik kepada lebih kurang 3,510 anggota Tentera Darat. Keutamaan kita adalah kepada petugas-petugas kesihatan, anggota-anggota yang berada di zon merah, anggota-anggota yang akan diatur gerak ke kawasan operasi di sempadan Malaysia, Indonesia dan juga ke Sabah nanti untuk menjalankan Optras dan juga operasi Benteng. Program ini juga dilaksanakan serentak di Sibu, Miri dan Bintulu dengan kesemua vaksin telah pun digerakkan ke daerah-daerah tersebut pada awal pagi Jumaat menggunakan pesawat TUDM CN235 dari Pangkalan Udara Kuching. Sibu kita tahu Sibu zon merah, so dia pariti 1. Di Miri kerana anggota di Miri akan bertugas di Sabah pada bulan 4. So kita bagi keutamaan kepada mereka. 171 vials vaksin telah diserahkan kepada Kapten Dr. Awangku Zulhilmi Awangku Ibrahim bagi 1,026 penerima di Sibu. 43 vials pula diagihkan di Bintulu untuk 258 penerima, manakala 81 vials vaksin diserahkan kepada Pusat Perubatan Angkatan Tentera 20 RAMD Kem Sri Miri untuk 486 penerima. Langkah ini juga merupakan usaha Markas Pemerintahan Medan Timur TDM untuk menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bertujuan membentuk imuniti kelompok dalam kalangan komuniti dan seterusnya memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19.
Program imunisasi COVID-19 Tentera Darat telah dilancarkan pada hari ini dengan menyaksikan 120 petugas barisan hadapan di sekitar Kuching telah divaksinasi. Dengan ini mereka lebih bersemangat dan yakin untuk menjalankan tugas mereka. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Dalam perkembangan sama, pegawai dan anggota tentera darat yang telah menerima suntikan dos vaksin pertama pada Jumaat merasa lebih yakin untuk menjalankan tugas selepas ini. So, saya rasa dengan suntik ini kita akan rasa selamat dan kita juga nak menjadikan contoh kepada anggota-anggota tentera lain. Kami frontliner yang menjaga keselamatan negeri Sarawak ni rasa sungguh bertuah dan menjadikan ini sebagai satu batu loncatan untuk kami memutuskan rangkaian COVID-19 19 ni. Dan ianya kita rasa safe, kan? Maknanya rasa better dan selamatlah. Vaksinasi ni juga dapat memberi sedikit jaminan kepada kami lah. Saya bersedia untuk bertugas dan saya rasa lebih yakin untuk bertugas selepas menerima vaksin ini. Jadi saya berasa confident untuk bertugas dengan lebih yakin selepas ini. Perasaan saya setelah divaksin merasa lebih selamat dan saya yakin anda pun boleh menerima vaksin ini. Sebagainya. Jadi apabila kita dah mendapat suntikan ni, kita berasa mempunyai keyakinan. Vaksin ini bagus untuk semua peringkat. Jadi tak perlu nak rasa risau, takut dan kesan-kesan sampingan lah. Selepas penerimaan vaksin ini, saya lebih rasa confident untuk berada di kawasan bersama masyarakat sejagat. Keyakinan tu untuk berhadapan dengan pesakit tu memang adalah sebagai seorang frontliner memang wajiblah untuk dapatkan satu vaksin tu. Kerajaan bersetuju memasukkan ahli farmasi komuniti ke dalam kategori 2 sebagai petugas barisan hadapan layak menerima vaksin. Kategori 2 merujuk kepada anggota petugas barisan hadapan yang terbabit dalam sektor kesihatan, agensi pertahanan, anggota keselamatan dan perkhidmatan penting. Perkara berkenaan dipersetujui semasa mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, ia susulan permohonan daripada Persatuan Farmasi Malaysia dan Malaysian Community Pharmacy Guild. Keputusan ini bakal memberi manfaat kepada hampir 4,000 ahli farmasi komuniti di Malaysia. Krisis COVID-19 terus mendapat perhatian syarikat korporat. Sebuah konglomerat terkemuka Sarawak, WTK Group, tampil menyumbangkan 1 unit mesin ventilator bernilai RM129,500 kepada Hospital Kapit. Pengurus pejabat WTK Group, Justin Tiong, menyampaikan mesin MyK5 dan Savina 300 klasik itu kepada pengarah Hospital Kapit, Dr. Ivan Vun. Menurut pengarah WTK Group, Datuk Sri Patrick Wong, sebahagian lagi peralatan mesin berkenaan dijangka tiba di Hospital Kapit dari Kuala Lumpur dalam tempoh 2 minggu lagi. Syarikat itu sebelum ini telah menderma RM2 juta kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Selain 2 unit mesin ventilator mudah alih bernilai RM98,000, 1 unit mesin RT-PCR berharga RM155,000 dan 5 unit peti sejuk untuk menyimpan sampel calitan COVID-19 berharga RM9,350 kepada Hospital Sibu. Sumbangan tersebut merupakan antara program yang disusun di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat WTK Group sepanjang tempoh penularan pandemik COVID-19 di negeri Sarawak pada tahun lalu dan tahun ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Sarawak akan dilanjutkan selama 14 hari bermula 16 Mac hingga 29 Mac ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata keputusan itu dibuat selepas melihat dan menilai situasi kes positif di Sarawak masih tinggi.
Selain itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah menamatkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di skim penempatan semula Sentosa Fasa 2 Sibu. Pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan tamat kluster Bintang Deli di daerah Meradong, bahagian Sarike. Mengenai kes COVID-19, Sarawak masih lagi mencatatkan kes pulih melebihi kes baharu COVID-19 iaitu 203 kes pulih berbanding 173 kes baharu yang dikesan. 3 kluster baru juga iaitu kluster Membazar di Sri Aman, kluster Buloh Pasi di Maradong dan kluster Senak di Miri. Bagi status daerah pula, daerah Telangusan dan Tanjung Manis telah bertukar status kuning, manakala daerah Mukah pula telah bertukar status jinggap. Dalam pada itu, Malaysia merekodkan 1,575 jangkitan baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 320,939 kes. Daripada jumlah itu, 7 daripadanya merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Terdapat juga pertambahan 3 kes kematian baharu akibat COVID-19 menjadikan jumlah kematian dalam negara adalah sebanyak 1,203. Jumlah pesakit COVID-19 sembuh yang direkodkan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 2,042 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 302,662. Dalam perkembangan yang berkaitan, 147 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 67 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Baik, seterusnya pemimpin setempat yang merasakan ada keperluan untuk menubuhkan pejabat sub cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP di kawasan mereka boleh mengemukakan permohonan. Bagaimanapun, permohonan berkenaan akan dipertimbangkan berdasarkan keperluan sesuatu tempat. Lihatlah kalau ada tempat yang lain, kita akan pertimbangkan juga. Jadi buat masa sekarang memadai yang kita ada sekarang. Jadi cawangan-cawangan ini penting kerana lebih-lebih lagi semasa kita berdepan dengan masalah COVID-19 ini di mana insiden macam panic buying, harga barang mungkin dinaikkan secara tidak berpatutan kerana kemungkinan ada terganggu bekalan barang yang keperluan dan sebagainya. Sebab itulah kita buka banyak lagi cawangan untuk kita memantau. Terdahulu, permohonan pejabat sub cawangan di Serian telah dikemukakan kerana terdapat keperluan memandangkan Serian bukan sahaja membangun tetapi kedudukannya yang strategik berdekatan sempadan selain menjadi laluan utama dari Kuching ke bandar lain di Sarawak. Selain Serian, KPDNHP mempunyai 2 lagi sub cawangan iaitu di Betong dan Lawas. Pelancaran 3 saluran terestrial yang bersiaran di peringkat nasional dalam tempoh beberapa bulan ini memberikan petanda yang positif kepada dunia penyiaran terestrial. Menurut Pengarah Urusan Kristal Azmir Sendirian Berhad Azharul Azmir Kamaruzzaman yang juga Pengarah Pengasas Pusat Kajian dan Apresiasi Filem, tahun 2020 ibarat memberikan hayat baru kepada dunia televisyen. Pandemik COVID-19 yang melanda serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan mengembalikan masa kepada orang ramai untuk duduk di rumah dan mengisi masa menonton televisyen. Dunia televisyen kini juga bukan berada di penghujung hayatnya tetapi masih dalam fasa untuk terus tumbuh serta berevolusi dengan situasi semasa dalam dunia digital untuk terus menjadi komponen utama dalam dunia media dan komunikasi massa. Bermula 1 Mac lalu, Radio Television Malaysia RTM memulakan siaran saluran percubaan bagi sebuah saluran baharu TV6 melalui platform My Freeview. Beberapa bulan sebelumnya pula, iaitu pada 28 Julai 2020, sebuah lagi saluran televisyen terrestrial iaitu Awesome TV memulakan siaran percubaan dan kemudiannya mula beroperasi dan bersiaran sepenuhnya melalui platform My Freeview.
Ini diikuti oleh saluran televisyen milik Kerajaan Negeri Sarawak melalui Sarawak Media Group Sendirian Berhad iaitu saluran 122 TVS yang terlebih dahulu memulakan siaran di platform sebelum menyertai rangkaian saluran terestrial yang lain melalui platform My Freeview. Mana-mana individu yang mencipta, menerbit atau menyebarkan berita tidak benar berhubung COVID-19 atau proklamasi darurat boleh berdepan dengan hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali mulai Sabtu. Bagi kesalahan yang berterusan pula, denda yang dikenakan tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari selagi kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Ini berikutan kerajaan telah mewartakan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 yang berkuat kuasa esok menurut Warta Kerajaan Persekutuan yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara pada Jumaat. Ordinan tersebut dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Menurut tafsiran ordinan tersebut, berita tidak benar termasuklah apa-apa berita, maklumat, data dan laporan keseluruhan atau sebahagiannya palsu berhubung dengan COVID-19 atau proklamasi darurat. Ia tidak kira sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Untuk pengetahuan anda semua, sekarang ini sudah ada sterilizer UV yang bersaiz kecil dan senang untuk dibawa ke mana-mana. Menariknya lagi, sterilizer yang diberi nama SUB Sterilizer UVC ini tidak perlu dicas. Dengan hanya memasangkan ke peranti mudah alih, ia terus dapat digunakan. Betul, jadi senanglah lepas ini kalau kita nak membunuh kuman-kuman yang ada di sekeliling kita, lagi-lagi dengan situasi pandemik sekarang ini. Sebelum mengakhiri utama malam ini, kami tinggalkan anda dengan video mengenai sterilizer UVC mudah alih dan ringkas di dunia. Dan saya Jessica Chung. Dan saya Lukman Mohamed. Salam hormat dan selamat malam.